Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bihi sadri wa sa'mil bihi jasadi wa hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ni kita sambung kitab pedoman sembahyang berjemaah. Kita berhenti pada muka surat mana tanda 16 Jawi. Mana pula dia pergi? Rumi. Persepakatan makmum dan imam pada sunat tertentu. Betul tak situ kan? Ya, Rumi Jawi tu. Rumi. Yang Jawi ada? Seorang ada Jawi? Tak jumpa cari yang Jawi. Yang Rumi jumpa dah. Tapi rasa 16, bukan? 8 baru. Oh ya, ini kat mana? Ada tanda part lain ni. Rasa kitab ni satu tempat ni . 8, betul. Yang Rumi yang 14. Kita sedang membahaskan tentang istilah sunat yang dipanggil sunat yang jahat menyalahi. Tu kan, sunat yang jahat menyalahi. Ketiganya dan yang ketiga dan yalah yang dan yang mana tak jumpa lagi sebenarnya ni. Dan tasyahud awal. Dan ketiganya muafakat semacam. Kenapa ketiga? Bukanlah. Segala sunat-sunat yang jahat menyalahi, betul. Kita dah bahas sikit dah ni. Bahas sikit berkaitan dengan ni. Istilah yang dia panggil sunat yang jahat menyalahi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ketiganya, ni kita dah baca, kita baca sikit lagi, kita baca baliklah. Dan ketiganya muafakat. Dalam kurungan tu semacam. Muafakat ni sama.
Yalah, semacam lah. Sama. Makmum dan dengan imam pada sunat-sunat yang jahat menyalahi. Mestilah ini peraturan imam makmum. Kita mengaji berkaitan dengan peraturan imam makmum. Antara peraturan imam dan makmum, bila sebut imam dan makmum, peraturannya terletak dekat makmum, bukan kat imam. Sebab imam sembahyang tak peduli makmum pun dia sah juga. Jadi yang ada peraturan ni adalah dekat makmum tu lah. Antaranya kena niat makmum, kena ikut imam, jangan kena tinggal daripada imam dan sebagainya. Ini adalah hukum untuk makmum. Jadi antara hukum untuk makmum, untuk nak jadi makmum, dia mesti ikut imam. Muafakat tu ikut, sama. Imam buat apa dia kena ikut, walaupun ianya sunat. Tapi sunat ada dua jenis. Satu sunat yang istilah yang dipanggil tidak jahat menyalahi. Saya guna istilah yang sama. Ada satu lagi sunat dipanggil jahat menyalahi. Apa jahat menyalahi? Tidak jahat menyalahi ni apa? Bukan jahat-jahat, buat jahat ni, bukan. Maksud jahat kat sini adalah tak elok, buruk. Setengah kita kata keji. Jadi kalau menyalahi tu apa? Menyalahi tu tak sama. Tak sama dengan imam. Apa maksud tak sama dengan imam? Imam buat, makmum tak buat. Itu maksudnya menyalahi. Tak sama. Imam buat, makmum tak buat. Ataupun imam tak buat, makmum buat. Dia panggil menyalahi je tu. Tak sama. Perkara sunat, perkara rukun tak boleh, kena ikut semua. Mana boleh imam rukuk, makmum tak nak rukuk, mana boleh. Rukun semua kena ikut. Yang sunat. Ada yang tak jahat menyalahi, ataupun tak keji menyalahi. Tak keji kalau tak sama dengan imam. Contohnya imam baca Subhana Rabbiyal Azim, makmum tak baca. Tak menyalahi lah tu, tak sama dengan imam. Imam baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, makmum tak baca pun. Adakah ianya sunat? Ya, ianya sunat. Adakah keji kalau tak sama? Adakah keji kalau menyalahi imam, tak sama macam imam? Tak keji. Imam sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Imam, makmum senyap, tak cakap apa pun. Menyalahi ke? Tak sama dengan imam. Imam buat, makmum tak buat. Tapi adakah keji kalau buat gitu? Tak keji. Maksud tak keji tu okey, tak nampak keji, tak nampak jahat. Jahat bahasa dulu kan, jahat bahasa sekarang. Ada pula yang imam tak buat, makmum buat. Dan ianya tak jahat menyalahi, ia tak keji pun. Imam tak buat, makmum buat. Imam tak buat, makmum buat. Contohnya, imam tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca pelan je lah, tapi imam tak baca. Makmum baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi, dikiranya makmum dengan imam tak sama lah. Adakah ianya jahat menyalahi? Adakah ianya keji? Tak keji. Bila sebut tak keji, okey, tak ada masalah. Tapi ada sunat yang kalau tak sama dengan imam, imam buat, makmum tak buat, dia keji. Imam tak buat, makmum buat, nampak keji. Maksud keji tu nampak jahat, ataupun nampak tak elok. Itu bahasa dia. Ada keadaan bila nampak jahat tu, nampak keji, nampak tak elok tu, sebab imam buat, makmum tak buat. Atau terbalik, imam tak buat, makmum buat, dia lebih pada perbuatan. Perbuatan. Maka batas sembahyang. Ada yang tak batal. Contohnya imam sami Allah liman hamidah, angkat tangan. Angkat tangan tu perbuatan lah tu. Sami Allah, ini bukan yang mulut, dia angkat tangan pula. Makmum sami Allah liman hamidah, tak angkat pun. Kan tak sama. Istilah dia panggil tak sama imam dengan makmum. Adakah nampak jahat, nampak keji, nampak tak elok? Oh tak, okey aja. Tak nampak pun. Yang kita nak bahas ni adalah yang imam buat, makmum tak buat, tapi nampak teruk, nampak uduh, nampak keji, nampak tak elok. Imam buat, makmum tak buat, imam tak buat, makmum buat. Apa dia? Ada 4. Yang kita dah bahas satu, iaitu sujud tilawah. Itu kita dah bahas. Kita bahas sekali lagi. Sujud tilawah. Dekat bawah itu, seperti sujud tilawah, maka wajib muafakat pada buat dan tinggal. Wajib muafakat. Maksudnya kalau imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, imam tak buat, makmum mesti tak buat. Kalau lawan juga macam ni, maka batas sembahyang makmum. Perbuatan apa agak-agak? Dia kata sujud tilawah. Pagi Jumaat lah, kalau kita banyak lagi contoh lain, tapi kita ni tahu pagi Jumaat aja. Tak apalah, pagi Jumaat. Imam baca
Ada. Imam baca surah Sajadah. Dia panggil surah Sajadah. Bila sampai ke ayat yang ke-15 ke 16 lupa dah. Allah. 14. Berabun dah mata. 15 Sampai ke ayat ke-15 tak nampak dah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Disunatkan untuk sujud. Nama sujud tu sujud tilawah. Nama sujud. Bukan sujud sajadah, sujud tilawah. Nama dia. Ada silap orang sebut sujud sajadah, kan? Ayat sajadah. Ayat ke-15 tu innama yu'minu bi ayatina alladhi tu, nama ayat tu ayat sajadah. Kebetulan duduk dekat surah sajadah. Bila baca ayat tu disunatkan untuk sujud tilawah. Sebab ayat sajadah ni bukan ada satu je. Dia ada 14, tengah riwayat ada 15 tempat. Yang ada tanda kubah tu. Jadi jumpa mana-mana ayat, walaupun ayat tu ayat Iqra' sekalipun, wasjud waqtarib, itu dia panggil ayat sajadah. Bila baca ayat-ayat sajadah, disunatkan dia panggil ayat sajadah. Bila membaca ayat-ayat sajadah, walaupun dah sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang, disunatkan sujud tilawah. Itu istilah dia. Jadi sujud tilawah ni sujud apabila membaca 14 ataupun 15 ayat. Ayat yang ada dalam Quran lah, yang kita kenal surah sajadah. Bila imam baca, imam disunatkan untuk sujud. Kita fokus kat dalam sembahyang lah, kita bahas sembahyang kan. Disunatkan untuk sujud. Kalau tak sujud pun boleh. Kalau sujud dapat pahala. Cuma imam tak boleh niat awal-awal lagi nak sujud selain daripada surah sajadah. Pagi Jumaat surah sajadah, imam baca surah tu dengan niat nak sujud nanti, tak ada masalah. Tapi kalau surah-surah lain, ayat-ayat yang lain, imam tak boleh niat untuk sujud. Dia kena baca-baca, alamak, tak perasan pula ada kat sini. Bukan niat nak sujud pun, terbaca je ayat tu. Maka sunat sujud, boleh sujud. Tapi kalau rancang awal-awal tak boleh. Batas sembahyang kalau sujud. Rancang awal-awal. Yang boleh terbaca je. Dia tak perasan pun, dia tak niat pun. Ataupun dia niat dah, tapi dia jenis baca macam solat tarawih tu, baca ikut ayat lah. Ikut surah, habis baca surah sampai waktu tu dia tahu dah ada ayat sajadah nanti nak sujud. Maka dia memang niat nak sujud, boleh. Tapi sebab apa? Sebab dia bukan niat nak sujud semata-mata. Sebab dia pun baca ikut turutan. Macam dalam solat tarawih tu, tak ada masalah. Tapi kalau dia bukan baca ikut turutan pun, tiba-tiba rasa nak try lama dah tak sujud tilawah ni, dia carilah baca. Paling-paling pun Iqra'. Lepas tu dia sujud batas sembahyang. Sama ada imam atau sembahyang seorang. Itu bab tu kita akan masuk bab bacaan tu nanti. Jadi bila imam baca ayat-ayat sajadah, maka imam pun nak buat yang sunat lah. Dia sujudlah tilawah. Makmum, sebab imam buat, makmum mesti buat. Makmum yang tak buat, batal. Tu dia kata, maka wajib muafakat pada buat. Dan tinggal, wajib muafakat pada tinggal. Imam kata, baik tahu sunat tapi malas buat. Makmum tak boleh buat. Makmum kata apa? Malas imam ni. Makmum aku sujud cepat-cepat, aku bangun cepat-cepat. Sempat. Makmum kata, makmum buat sendiri, batal. Batal sembahyang. Itu dia panggil kalau menyalahi imam sujud, makmum kata malah buat sunat je pun, makmum tadi batal. Dia panggil jahat menyalahi. Makmum tadi batal. Imam tak buat, makmum buat, makmum batal. Imam buat, makmum tak buat, makmum batal. Jadi maknanya kena ikut saja. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tak buat, makmum wajib tak buat juga. Mudah lah tu. Macam rukun lah kan, macam rukun sembahyang. Paling ketat sujud tilawah, paling ketat mengikut imam. Okey, habis selesai tu. Dan tasyahud awal wajib muafakat pada perbuatan. Ini jatuh ni, ada jatuh. Tidak wajib, kena tukar tu. Dan tasyahud awal tidak wajib, bukan wajib, tidak wajib. Hilang tidak tu. Tidak wajib. Dan tasyahud awal ni tahiyat awal lah. Tidak wajib, bukan wajib, tidak wajib. Muafakat pada buat.
Apa maksud tidak wajib muafakat pada buat? Kalau imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Nah, tu tahiyat awal. Imam buat tahiyat awal, sunat je pun, aku tak nak buat ah. Dia bangun berdiri, rakaat ketiga. Boleh? Boleh dengan maksud tak batal. Tasyahud awal tidak wajib muafakat pada buat. Bukan wajib, tidak wajib. Cuma hukumnya makruh lah. Sebab tak buat sunat ba'id. Makruh lah. Tapi tak batal. Adapun imam tinggal tasyahud awal, kalau imam tak buat, imam tinggal tasyahud awal dan duduk ia istirahat, maka harus makmum baca tasyahud awal sebab tiada keji menyalahi. Keji pula dia bagi saya. Tadi atas tadi jahat lah. Sebab imam mengerjakan duduk istirahat itu. Kita biar dulu yang tu. Sekejap lagi kita baca balik. Dan jika imam tinggal tasyahud dan duduk, imam tinggal tasyahud dan duduk, tadi yang mula-mula, dan tasyahud awal tiada wajib pada perbuat. Yang nak sebut awal, kalau imam buat, makmum boleh kalau tak buat. Lepas tu yang ujung ni, jika imam tinggal, imam tak buat tasyahud tahiyat awal, imam tak buat, maka tiada harus makmum membaca tasyahud awal itu kerana keji menyalahi. Yang tengah tu kita baca sekejap lagi. Kalau imam buat imam tahiyat awal, makmum tadi boleh kalau tak nak tahiyat awal, berdiri rakaat ketiga. Tapi hukum makruh. Setengah pendapat kata hilang pahala jemaah. 27 jadi 41 je. Sebab imam buat tahiyat awal, makmum tak nak buat. Dia pun bangun rakaat ketiga. Tapi boleh buat, tak batal. Tak batal. Tapi makruh. Kalau imam tak buat, bila tak buat, imam tertinggal lah. Imam tak buat, naik rakaat ketiga, makmum tak boleh buat. Dia kata tiada harus makmum membaca tasyahud. Tak harus, tak boleh. Haram. Tak harus tu maksudnya haram. Haram tu maksudnya batal sembahyang. Kalau makmum tu buat juga. Imam ni asyik lupa tahiyat awal. Aku buat cepat-cepat, baca laju-laju. Sempat kot, dia kata. Makmum baca tahiyat awal, batal. Kerana apa? Kerana keji menyalahi. Kerana huduh rupa. Macam tu lah. Rupa sembahyang tu. Imam tak buat, dia pergi buat. Duduk sorang-sorang kat bawah tu. Contoh. Okay. Kita dah faham yang tu? Kita undur balik. Adapun imam tinggal tasyahud awal, imam tak buat tahiyat awal dan duduk ia istirahat, tapi imam tu duduk istirahat, maka harus, istirahat ni apa? Istirahat ni duduk, sebenarnya duduk istirahat adalah duduk rakaat pertama nak naik rakaat kedua, rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Itu aja duduk istirahat sebenarnya. Kerana daripada rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, nama duduk tu iftirash. Tapi dia tertukar. Daripada sujud yang kedua, rakaat yang pertama, masa nak naik rakaat kedua tu, disunatkan untuk duduk kejap. Sujud kedua ni, Allah, duduk kejap. Duduk dia dalam 1-2 saat je. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Itu tak duduk. Memang duduk, tapi duduk tak sampai 1 saat. Itu dia panggil tak duduk. Ataupun bangun terus, angkat lutut terus, Allahu Akbar. Itu mazhab Hanafi dengan Hanbali. Sunat buat gitu, iaitu tak duduk kat situ. Sunat je ni bukan wajib. Ni sunat. Mazhab Syafi'i sunat duduk kat situ. Duduk pula 1 atau 2 saat. Duduk kat mana ni? Sujud yang kedua rakaat pertama ni. Masa nak bangun ke rakaat yang kedua, Allah, duduk situ. Sebab tu bila Allahu Akbar, disunatkan untuk kata Allahu Akbar pada sujud nak naik rakaat yang kedua ni. Ada 2 pendapat besar lah, 2 cukup lah. Yang pertama, angkat kepala. Angkat kepala dah, Allahu Akbar. Oh, panjang lah. Pendapat yang kedua kata Imam Nawawi, masa duduk tu, masa angkat tu tak ada Allahu Akbar lagi. Duduk, kat situ, Allahu Akbar. Sebab apa gitu? Sebab kalau daripada awal memang habis nafas baru sampai. Sebab nak duduk kejap. Kalau orang tak duduk kejap, dia tak ada masalah. Betul kan? Angkat kepala terus Allah, Allahu Akbar, tak ada masalah kalau dia tak duduk. Tapi kalau duduk, dia jadi habis nafas, Allahu Akbar, habis dah, baru bangun.
Pak. Duduk sekejap tu namanya duduk istirahah. Begitu juga daripada rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Sujud yang kedua rakaat ketiga tu nak naik rakaat keempat. Duduk juga. Duduk tu nama istirahah. Tapi daripada rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, duduk tu nama tahiyat awal, duduk iftirash, nama duduk tu. Jadi imam duduk istirahah dekat tahiyat awal. Tu dia kata adapun imam tinggal tasyahud awal, tak buat tasyahud awal, tapi duduk istirahah. Sepatut kat situ duduk tahiyat awal, dia lupalah kita kata ni. Jadi dia pun rakaat kedua nak naik rakaat ketiga ni. Sujud yang kedua, rakaat kedua, nak naik rakaat ketiga. Allahu akbar. Lah, patut Allahu akbar. Patut gitu kan tahiyat awal kan slow sikit dia punya takbir tu. Dia Allahu akbar. Biasa sebab lupalah. Imam duduk kejap. Baru naik imam ya. Maka harus makmum baca tasyahud awal. Makmum boleh baca. Tapi kalau imam baca dulu sebab tiada keji menyalahi. Sebab imam mengerjakan duduk istirahah itu. Sebab imam duduk istirahah kejap, makmum diharuskan untuk baca tahiyat awal kat situ. Sebab imam duduk kejap. Tapi kalau imam langsung tak duduk kejap, Allahu akbar, tak duduk pun. Sekadar duduk, tapi duduk tak ada tamakninah. Dia panggil tak duduk lah. Sekadar singgah aja. Allahu akbar. Makmum siapa baca tahiyat awal? Kata imam ni apa baca tahiyat awal? Apa tak baca tahiyat awal? Aku baca, batal makmum. Tapi kalau imam Allahu akbar, ada duduk kejap, maka makmum yang baca tahiyat awal tak batal. Makmum yang tak baca pun tak apalah, ikut imam terus. Kenapa begitu? Kenapa pula dibezakan? Sedangkan imam tetap tak baca tahiyat awal juga. Imam cuma duduk 1-2 saat je kat situ. Makmum baca tahiyat awal tak batal. Tapi imam tak duduk langsung kat situ, singgah aja. Allahu akbar. Singgah je. Allahu akbar. Makmum yang baca tahiyat awal batal pula. Sebab istilah ini panggil memanjangkan perbuatan imam. Imam buat, kita panjangkan dan kita baca tahiyat awal, tak ada masalah. Tapi kalau imam tak buat, imam tak buat tahiyat awal, kita buat, sebab tu batal. Kalau imam buat tapi buat duduk iftirah, duduk sekejap. Memang tak baca doa, tak baca tasyahud awal. Imam tak baca tasyahud awal tapi duduk kejap 1 hingga 2 saat. Makmum boleh buat. Tapi kena hati-hati lah, sebab tak sempat takut baca nanti. Kan naik nanti kan imam baca Fatihah. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Soalannya pula, macam mana tahu imam duduk ke tak duduk? Sebab makmum waktu tu kan tengah sujud. Nak intai ikut jalan mana? Ada 2 cara. Yang pertama, dapat tahu memang imam tu sembahyang, dah kenal, memang duduk. Allahu akbar. Memang imam duduk. Aku tahu, aku jadi makmum lama dah dengan dia. Tu dapat tahu tu. Tiba-tiba pada satu hari tu imam tak baca tahiyat awal, terus naik. Dia tahu dah memang imam duduk. Itu satu cara. Yang kedua, kalau duduk tepi-tepi, dia boleh nampak kat tepi ni. Kalau sujud, sebenarnya boleh nampak imam buat apa. Tapi kan duduk belah sana, duduk belakang imam tak dapat. Dia kena duduk belah-belah ujung-ujung tu, memang boleh nampak kat masa sujud tu. Mungkin jeling sikit kot, boleh nampak. Sama-sama. Kalau nampak imam duduk dan imam tak baca tahiyat awal, makmum boleh baca. Tapi kalau imam tak duduk, makmum tak boleh baca. Kalau makmum baca juga, batal. Okey. Lepas tu soalan, kita teruskan perbahasan lah. Jadi makmum nak buat apa? Bila dia tahu imam tak duduk tahiyat awal, makmum nak buat apa? Jika makmum bangun tu imam on the way, dalam perjalanan untuk rakaat ketiga, dalam perjalanan, maksudnya macam itulah, duduk gini dalam perjalanan, maka sunat makmum subhanallah. Sunat tak wajib. Subhanallah. Tapi dengan syarat imam dalam perjalanan, on the way. Kalau imam dah berdiri, tak ada subhanallah dah. Sebab bimbang dengan subhanallah, imam turun balik. Bila imam turun balik, imam batal. Sebab dah berdiri. Okay. Jika masih imam on the way tu, makmum subhanallah, tengok pula imam duduk jarak macam mana. Jika imam baru angkat, belum sampai tahap rukuk, tapi dah berdiri dah, belum sampai tahap, kan dia imam bangun sujud ni, Allah, makmum pun tahu imam tinggal tahiyat awal ni, subhanallah,
Imam belum sampai tahap rukuk lagi, turun balik. Imam boleh turun balik. Kalau nak naik pun boleh. Kalau nak naik turun boleh. Sunat turun balik. Tapi belum sampai tahap rukuk lah, kedudukan imam. Bila turun balik, imam baca tahiyat awal, tak ada sujud sahwi. Tapi bila imam dah sampai rukuk ke atas, sampai Allah subhanallah, sini dah imam, kedudukan imam, sunat turun balik juga. Tapi sunat sujud sahwi. Sunat je, tak wajib. Sunat sujud sahwi nanti akhir. Jadi nak tahu sujud sahwi atau tidak, tengok kedudukan imam tu lebih daripada rukuk ataupun kurang daripada rukuk. Masih dia punya kedudukan, masih nak duduk balik tu. Tapi kalau imam dah sampai berdiri dah, ataupun sampai macam ni dah berdiri begini, imam turun balik, imam batal. Tak boleh turun dah. Sebab tahiyat awal sunat, dia dah berdiri, tak boleh. Jadi kalau dalam imam dalam perjalanan, sunat makmum subhanallah. Lepas tu pula, kalau imam dah naik, makmum ada yang subhanallah juga, imam turun balik, maka imam batal. Makmum pun baca tahiyat awal, imam pun baca tahiyat awal, tapi imam dah batal. Kemudian makmum tadi ikut imam, yang batal tadi dengan makmum batal. Lebih baik jangan subhanallah. Sebab sunat kan. Malah yang wajib pun tak wajib subhanallah. Imam naik rakaat kelima, wajib subhanallah? Tak wajib. Kalau wajib, yang tak subhanallah senyap tu dosa habis dan batal habis ya. Kalau imam rakaat ketiga je, tak naik dah, patut 4 rakaat, wajib subhanallah? Tak wajib. Tapi macam mana nak buat, itu bahas perbahasan lain. Makmum macam nak buat tu panjang, nanti kita akan bahas. Ada keadaan yang wajib turun balik, iaitu jika makmum terlajak. Sekarang kita tahu imam tahiyat awal, makmum boleh kalau nak berdiri, tak batal. Tapi kalau makmum tadi terlajak, dengan maksud dia bukan nak berdiri, dia ingat rakaat seterusnya, dia ingat bangun lagi berdiri, dia silap rakaat ke apa makmum tadi, dia pun lepas sujud dia pun bangun, Allah, imam tahiyat awal, dia yang ingat belum tahiyat awal lagi, makmum tadi bangun. Bila makmum bangun, dia tahu imam tahiyat awal, wajib dia duduk. Tak duduk, batal makmum. Tengok Sedangkan kalau dia dengan niat untuk bangun rakaat ketiga, boleh, tak batal. Aku tak nak tahiyat awal aku nak bangun terus. Imam buat tahiyat awal, biarkan. Allahu Akbar. Boleh. Tapi makruh sebut tadi, tak batal. Tapi kalau makmum tadi bukan nak bangun rakaat ketiga, tak sengaja sujud ni, Allahu Akbar, imam tahiyat awal dia tak duduk, batal. Dia kena duduk. Sebab tadi kau tak sengaja bangun, bukan sengaja. Tapi kalau sengaja bangun rakaat ketiga dengan niat tak nak tahiyat awal, tak batal. Kalau tak sengaja, wajib turun balik. Kalau tak turun balik, makmum tadi batal. Habis. Yang itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi sujud tilawah, imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat. Kalau lawan, batal. Imam buat, makmum tak buat. Sujud tilawah, batal. Imam tak buat, makmum buat, batal. Ringan sikit, itu berat. Ringan sikit tahiyat awal. Imam buat, makmum boleh. Aku lawan, kita lawan juga, aku tak nak buat, boleh. Tapi makruh, hilang pahala jemaah. Okay. Makmum tak buat, makmum buat, batal sembahyang makmum. Tak boleh. Tak boleh. Yang ini biasa orang buat. Imam tak buat, makmum pergi buat, batal sembahyang makmum. Okay. Dua dah. Yang ketiga, adapun kunut paling ringan, maka tiada wajib muafakat padanya pada perbuat dan pada tinggal. Paling ringan. Dengan maksud kunut sunat juga. Imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tak buat, makmum boleh nak buat. Ni berlawan dua-dua boleh. Dua-dua sah. Imam tak buat, aku nak buat, boleh. Imam buat, aku tak nak buat, letak tangan kat belakang. Tak nak amin, contohlah. Ataupun aku nak sujud, boleh. Boleh dengan maksud bukan suruh buat. Boleh dengan maksud tak batal. Jangan salah faham pula. Jadi kunut paling ringan, sujud tilawah paling berat. Sujud tilawah imam buat, makmum mesti buat. Tak buat, batal. Imam tak buat, makmum pun tak boleh buat. Kau buat, batal. Tak boleh lawan. Kunut paling ringan, imam buat, kita lawan, jangan buat. Boleh? Imam tak buat, kita buat, boleh. Boleh dengan maksud tak batal. Itu istilah dia panggil
dan ada pun kunut, maka tiada wajib muafakat padanya, pada perbuat. Tak wajib ikut imam buat. Dan pada tinggal, dan tak wajib ikut imam kalau imam tinggal. Ini biasa berlaku dekat Mekah. Dekat Mekah ada baca kunut. Memang yang kedekah tak baca. Kita ni yang mazhab Syafi'i ada baca. Kalau kita tak baca, rugi. Sebab kita tahu sunat, sah mayang, bukan cerita sah batal. Rugi ya. Tapi ramai orang Nusantara pergi Mekah, yelah dia nak pengalaman baru kot. Kalau 40 hari ya, tak baca kunut. Padahal biarlah amal lah seminggu ke untuk tak baca kunut, nak rasa macam mana tak baca kunut. Lepas tu baca lah. Padahal sebab kalau tak baca kunut, walaupun imam tak baca, kalau dalam kitab Musalli dia kata kat situ, kalau tak baca kunut, seumpama menghadiahkan raja dayang yang tak ada tangan, tak ada kaki. Istilah ha. Dayang macam kita nak hadiahkan hamba dekat raja zaman dulu ha. Jadi kita pun bagi seorang perempuan dayang yang tak ada tangan, tak ada kaki, tapi hidup. Itulah perumpamaan kita menghadap Allah, kita bagi Allah perumpamaan gitu. Maksudnya cacat. Cacat. Kalau kita tak faham sangat contoh tu, kita bagi orang nasi goreng tak bubuh garam. Macam tu lah. Bagi TPM baru contoh. Bagi dia, saya nak hadiah ni, nak ambil nasi goreng ambil nasi. Tapi kita masak tak bubuh garam. Maknanya apa? Engkau macam peli aku je. Macam tu lah. Begitulah perumpamaan sembahyang tanpa kunut, tak baca kunut. Tiba-tiba pergi Mekah, tak baca langsung. Kalau nak rasa pengalaman tak baca kunut pun kejap-kejap dah. Sampai 40 hari tak baca kunut. Sebab apa? Kunut ni tak imam buat, makmum boleh tak nak buat. Tapi rugilah. Imam buat, makmum tak nak buat, boleh. Imam tak buat, makmum boleh nak buat. Tapi kenapa tak buat? Buat lah. Jadi kadang-kadang nanti kita sebut kat bawah, nanti kita baca dulu. Ini kalau dia sengajalah. Kalau tak sengaja wajib buat. Contohnya makmum tadi, imam kunut, makmum tadi sujud, dia tak perasan, dia sujud. Bila dia sujud baru dia dengar imam Allahumma hdina fi man hadait. Makmum tadi wajib bangun. Sedangkan kita kata dah tadi, imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Sama ada dia tak nak buat, tak nak angkat tangan, tak nak amin, ataupun dia sujud, tunggu dekat sujud, boleh, dengan maksud tak batal. Itu kalau sengaja. Kalau tak sengaja sujud, dia tak perasan, imam baca kunut, dia sujud, masa dia gerak sujud ataupun dah sujud, dia dengar imam Allah mahdina, dia wajib bangun. Tak bangun makmum batal. Sama macam tadi. Kalau tak sengaja wajib ikut balik. Kalau sengaja tak apa, balik tak? Patutnya. Kalau sengaja tak apa. Kalau tak sengaja tak boleh, kena ikut imam balik. Terbalik patutnya. Kalau sengaja tak boleh. Kalau tak sengaja macam mana? Terbaliklah sepatutnya. Tapi tidak. Kalau sengaja tak apa. Tapi kalau tak sengaja kena ikut, patah balik. Walaupun dah sujud sekalipun, patah balik. Macam tu juga tayat awal tadi, sama. Imam tayat awal, makmum boleh je tak nak tayat awal dengan sengaja. Tapi kalau tak sengaja bangun, walaupun dah baca Fatihah dah kat atas, tengok imam duduk, wajib tu kan. Kalau tak sengaja. Kalau sengaja tak apa. Terbalik. Boleh jadilah. Contohnya jika macam makmum terlajak ke, makmum sujud, imam baca Allah panjang sangat ya. Apa ni? Sami Allahu liman hamidah rakaat kedua subuh. Imam pun Allah, makmum dah gerak dah. Lepas tu kena sabar, jangan cepat sangat gerak. Imam pun Allah, makmum gerak dah ke bawah. Allahumma hdini fi man hadait. Imam ni. Mungkin boleh jadi kita. Makmum tadi, dah yang terlajak tadi, wajib bangun. Walaupun dia dah sujud, wajib bangun. Sebab tak sengaja. Tapi kalau sengaja, aku memang tak nak kunut, maka boleh tunggu dekat sujud. Boleh tunggu dekat sujud. Tapi samalah. Seumpama tak elok lah sembahkan sembahyang kepada Allah, tak elok. Maka jika meninggal imam akan kunut. Ni yang cerita Mekah tadi. Imam tinggal kunut.
Satu lagi. Yang boleh baca tadi, tak apa, kita baca. Sunat makmum menyalahi. Sunat menyalahi. Maksudnya sunat lawan. Imam tak buat kunut, makmum sunat lawan. Lawan maksud buat. Boleh buat. Buat sunat. Kerana membaca kunut. Lawan sebab nak baca kunut. Imam sujud, makmum tak nak sujud lagi. Sebab aku nak baca kunut. Tapi ada syarat. Jika mengetahui makmum akan dapat imam di dalam sujud yang pertama, makmum dapat kejar imam sujud yang pertama, maka makmum, kalau makmum agak begitu, makmum sunat baca kunut juga. Dan biasa di Mekah dia memang berdiri lama sikit je lah. Sami Allah liman hamidah. Dia tak sujud lagi ni imam tadi, belum Allah. Tapi taklah lama sangat, taklah sempat nak baca habis, tak boleh. Tapi dia lama daripada biasa Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tapi kalau subuh rakaat kedua, imam Masjidil Haram dia pun pandai, atau imam Madinah dia pandai, Sami Allahu liman hamidah, dia tak sujud lagi, belum lagi. Dah Allah, sikit sangat je dia punya lambat tu, mungkin dalam beberapa saat je. Kadang-kadang tak perasan. Sebab dia nak bagi peluang makmum baca cepat-cepat. Dan masa sujud pertama dia sujud lama sikit. Jadi kalaulah makmum tu baca laju-laju, memang sempat. Dia kata kalau dia dapat kejar imam dalam sujud yang pertama, sunat dia baca. Dia menyalahi imam, sunat baca. Jika dia mengetahui makmum mendapat akan imam di dalam duduk imam antara dua sujud, makruh menyalahi. Tak batal. Dia kata aku dapat dengan imam ketika imam duduk di antara dua sujud, baru aku turun untuk sujud. Dia kata dia agak begitu, maka tak sunat. Tak sunat menyalahi, iaitu tak sunat baca kunut. Kalau baca juga tak batal. Tapi tak sunat untuk baca kunut dah. Sebab imam dah duduk di antara sujud. Ini agakkan je. Bukan baca sehingga imam duduk di antara dua sujud baru tahu. Tak. Memang kita agak. Imam tu agak-agak macam mana? Aku kenal imam ni. Dia gini. Jadi sempat. Imam memang bagi can, sempat. Maka sunat baca awal-awal. Okay. Kalau dia tak tahu tapi dia baca juga, tak sunat. Tapi baca juga, tak ada masalah. Cuma ketika imam duduk di antara dua sujud, makmum tadi mesti turun untuk sujud, walaupun dia tak habis baca kunut. Kalau dia biar imam bergerak untuk sujud yang kedua, gerak aja, makmum tadi yang baca kunut tadi batal. Imam tadi gerak aja, belum sujud lagi, baru gerak. Duduk, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wazni wahdini wa'afini wa'afani. Imam pun Allah, gerak sikit. Makmum tadi belum rukuk lagi. Belum sujud lagi. Tengah duk baca kunut lagi. Makmum tadi batal. Jadi bila imam dah duduk di antara sujud, bunyi Rabbi fili warhamni wajburni. Makmum tadi kalau ayat tak sempat ni, rukuk terus. Sujud terus. Kalau tidak, boleh menyebabkan batal. Okay. Jadi sempat ke Allah mahdini fiman hadid wa afini fiman afid wa tawallani fiman tawalli wa barik li fima a'ti wa qini. Allah panjang laju. Bacalah kunut pendek. Dia dah ajar gitu kan? Ingat? Ke tak pernah lagi? Sini belum kunut pendek. Itu yang kunut tu, itu nak kau apa? Tok Kadi dia tanya orang yang nak kahwin pengantin tu, baca selawat lah, minta mengucap semua. Tengok lain macam je pengantin ni. Baca kunut. Kunut panjang kan kunut pendek? Kunut panjang. Kunut. Kunut pendek. Kunut. Ni cerita ni. Bukan, ni kunut pendek sungguh. Kunut pendek sungguh. Dalam kunut ada 3 benda. Dalam kunut panjang-panjang tu ada 3 benda. Yang pertama dia panggil sana, puji Allah. Yang kedua dia panggil doa. Yang ketiga dia panggil selawat. Yang ujung wasallallahu tu selawat. 3. Jadi para ulama mengatakan kalau kunut ni kita boleh baca kunut lain, buat sendiri, tapi mesti ada 3 benda ni, iaitu puji Allah, mesti ada selawat, satu lagi doa tu maksud doa minta ampun, istighfar, doa minta ampun. Mesti ada
sanak, puji, mesti ada doa minta ampun, mesti ada selawat. 3 ni ada, kunut selesai. Walaupun reka sendiri. Jadi maka ulama kata kunut pendek bunyi dia gini. Allahumma ghafirli. Ya Allah, ya Allah, ampunkan aku. Itu doa minta ampun. Ya Ghafur, tu puji. Yang Maha mengampun, kan puji. Yang Maha mengampun kan puji Allah. Lepas tu wassallallahu sampai habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Tu je. Jadi sami Allahu liman hamidah, angkat tangan pun boleh, tak angkat tangan. Angkat tangan ni sunat aje. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, Allahumma ighfir li ya Ghafur, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Sempat tak agak-agak? Sempat. Macam kunut tu lah, macam kat Mekah. Allahumma ighfir li ya Ghafur. Boleh juga Allahumma arhamni ya Rahim. Ya Allah, rahmatilah aku, doa. Ya Rahim. Ya Maha Penyayang. Wassallallahu habis. Boleh juga. Itu kunut pendek. Dan jika mengetahui makmum bahawasanya tiada sempurna kunutnya, dia tahu tak sempat baca kunut, melainkan kemudian daripada turun imam bagi sujud yang kedua. Turun tu maksud pergi lah, bukan turun pun. Imam dah duduk di antara dua sujud. Dia kata aku baca kunut memang tak sempat habis. Mesti imam akan bergerak untuk sujud yang kedua. Pun tak habis lagi. Dia tahu gitu, dia kata. Itu maksud turun, bukan turun daripada atas ke bawah. Maksud imam dah duduk di antara dua sujud, nak sujud yang kedua. Dia tahu gitu, dia agak gitu. Haram bagi makmum menyalahi. Sebab apa haram? Tak boleh. Maksudnya kena rukuk, kena sujud cepat-cepat. Sebab kalau imam gerak, makmum batal, haram. Maka jika menyalahi makmum akan imam kerana membaca kunut dan tiada turun ia bagi sujud yang pertama, makmum belum sujud pertama, duk baca kunut lagi, melainkan kemudian daripada tunduk imamnya bagi sujud yang kedua, melainkan imam tu dah pergi ke depan, baru dia habis, baru dia nak turun untuk sujud, niscaya batas sembahyangnya makmum. Semua dah terang tadi. 3 dah. Pertama, imam buat, makmum mesti buat. Sujud tilawah. Tak boleh lawan imam. Imam tak buat, makmum mesti tak buat. Jangan lawan. Lawan batal. Yang kedua, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Boleh lawan. Imam buat, makmum boleh lawan, tak nak buat. Tapi makruh, tak dapat pahala jemaah. Imam tak buat, imam tinggal, makmum mesti tinggal. Makmum buat, makmum batal. Tak boleh lawan. Kecuali imam duduk istirahat, duduk kejap, maka makmum boleh baca tahiyat awal. Makmum baca tahiyat awal, dan makmum berdiri lah. Cuma bila berdiri, risiko dia Fatihah dia tak sempat habis, imam dah rukuk. Dan boleh juga baca tahiyat pendek. Tahiyat pendek pun ada. Tapi pendek sikit lah. Kita tak pernah sebut lagi tahiyat pendek. Tahiyat pendek macam ni, At-tahiyatu lillah. Tahiyat pendek. Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu tahiyat pendek. Tahiyat pendek. Tahiyat awal, tahiyat akhir macam tu juga. At-tahiyatu lillah. Tu tahiyat. Salamun alaika. Yang kedua salamun alaina. Kalau kata nak buat juga, bacalah yang pendek. Habis. Ada satu lagi yang tak ada dalam kitab kita. Saya terpaksa ambil sebab dia ada 4. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Sujud tilawah. Imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Namanya duduk tahiyat awal. Imam buat, makmum boleh nak buat. Imam buat, makmum boleh nak lawan. Makmum tak nak buat. Imam tak buat, makmum boleh nak buat. Malah sunat untuk buat juga jika sempat. Itu adalah kunut. Satu lagi apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi macam mana? Tak ada dalam kitab kita. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tak buat, makmum boleh kalau nak buat. Cukup lengkap lah 4. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Sujud tilawah. Imam buat, makmum boleh nak lawan, tak buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Tahiyat awal. Imam tak buat, makmum boleh buat. Imam buat, makmum boleh tak buat, lawan juga. Okey. Kunut. Imam buat, makmum mesti buat.
Kalau tahiyat awal tadi, imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat, kan? Boleh tinggal, duduk kat rakaat ketiga. Itu tahiyat awal. Imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Imam tak buat, makmum kena tak buat juga. Makmum tak boleh buat. Sujud sahwi terbalik. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, imam tinggal, makmum boleh. Kalau nak lawan, makmum buat. Dia cukup lengkap lah. Cukup lengkap lah empat kemungkinan. Sujud sahwi ni macam mana? Imam, katalah imam ada melakukan kesalahan yang disunatkan sujud sahwi lah. Apa-apa lah. Bagi contoh yang paling mudah, kunut ataupun tahiyat awal lah. Sedangkan banyak lagi yang lain. Imam naik rakaat kelima tak perasan. Makmum subhanallah, imam turun balik. Imam sunat sujud sahwi. Imam buat rakaat ketiga, dah tahiyat, sedangkan 4 rakaat. Makmum naik rakaat keempat, makmum subhanallah. Imam tersedar, imam bangun. Tambah rakaat lah. Imam tambah. Kemudian imam sunat sujud sahwi. Apa lagi? Imam tak baca kunut, tak baca tahiyat awal. Itu biasa lah. Sunat sujud sahwi. Itu je lah. Mudah-mudahan kata tu dulu. Jadi bila imam sunat sujud sahwi, imam pun buat, makmum tak buat, semua batal. Imam sunat sujud sahwi, imam tak buat, dia kata sunat aja. Makmum pun bukan tahu pun sujud sahwi, dia kata gitu kan. Aku tak boleh buat lah. Lagipun sah sembahyang kalau tak buat. Tiba-tiba makmum nak buat, makmum boleh buat setelah imam salam. Imam dah salam, dah terputus setelah imam dengan makmum, makmum boleh sujud sahwi. Sunat hukumnya. Imam buat, makmum wajib buat. Makmum tak buat, makmum batal. Hukumnya wajib. Imam tak buat, makmum boleh buat. Hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Imam tak buat, makmum boleh buat kan? Imam tak buat, makmum boleh buat. Tapi dengan syarat lepas imam salam. Walaupun makmum tadi tak buat salah. Makmum baca kunut, imam tak baca. Imam sunat sujud sahwi. Kan? Imam tak sujud sahwi. Makmum sujud sahwi. Sunat. Sebab imam buat salah. Imam buat salah. Aku baca kunut tadi. Walaupun makmum baca kunut. Imam tambah rakaat kelima. Makmum tahu ni rakaat kelima ni, duduklah ke tahiyat akhir. Subhanallah, imam fikir-fikir, iyalah tersilap lah. Duduk. Imam sunat sujud sahwi, tapi imam tak sujud. Makmum, lepas imam salam, makmum sunat sujud sahwi. Padahal dia tak salah. Dia siap tolong imam lagi, sunat juga. Tak wajib lah. Tapi kalau imam buat, makmum wajib. Malah masbuk yang tak tahu apa cerita pun, aku tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Dia masuk-masuk imam dah tahiyat akhir. Oh tak apalah, dapat tahiyat akhir pun janji dapat jemaah. Allahu Akbar. Terus duduk kan. Duduk tahiyat lah. Imam dah tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Apa hal pula ni? Sujud sahwi imam. Makmum tadi, aku tak tahu apa benda cerita tadi. Apa huru-hara berlaku tadi, aku baru sampai. Makmum yang tak buat, batal semua. Makmum yang tak buat. Kan kata tadi, imam buat, makmum mesti buat. Makmum mesti buat. Walaupun dia tak tahu apa cerita. Kemudian, makmum yang tak buat semua batal. Walaupun makmum tu masbuk. Walaupun makmum tu tak salah. Okey. Makmum pun buat. Katalah makmum masbuk tadi pun buat. Walaupun dia tak tahu apa cerita. Buat sujud sahwi sebab wajib. Lepas tu imam salam, dia naik tambah rakaat. Tambah. Katalah 4 rakaat. Tambah 4 rakaat. Lepas dapat tahiyat akhir je. Masa tahiyat akhir tu, lepas baca tahiyat akhir, makmum tadi sunat sujud sahwi. Tak wajib dah, sunat. Sujud sahwi sekali lagi. Sebab apa? Sebab imam buat salah. Salah apa? Tak tahu. Tadi kan dah sujud sahwi. Itu sujud sahwi imam. Bukan sujud sahwi aku. Sebab sujud sahwi kedudukannya sebelum salam. Bukan ketika berdiri, Allahu Akbar, terus duduk, baca tahiyat, lepas tu sujud sahwi, lepas tu, itu bukan tempat dia. Kalau bukan tempat dia, sujud sahwi, kenapa kau buat juga? Kan? Sebab kena ikut imam, tak ikut imam batal. Jadi, sujud sahwi yang pertama, ikut imam, wajib. Tak buat batal. Sujud sahwi yang kedua, iaitu sebelum makmum tu sendiri salam, sunat. Tak wajib, tapi sunat. Walaupun dia tak tahu apa cerita, salah imam apa pun dia tak tahu. 2 kali dia sujud sahwi. Penting tak pemimpin ni? Pemimpin buat hal? Pemimpin buat hal?
makmum ni rakyat-rakyat semua kena sekali. Walaupun makmum, aku tak bersalah, kata rakyat. Aku tak bersalah dalam ini cerita. Kenapa aku kena tanggung hutang negara? Cerita benda lain ni. Aku tak salah pun. Patutnya biar dia lah. Dia dah tak jadi PN, dia lah yang kena bayar hutang, bukan aku. Tapi aku kena juga. Ya. Imam, ketua buat buat salah, makmum memang kena tanggung sekali. Sebenarnya dalam sembahyang berjemaah ni penuh dengan hikmah dalam mematuhi pemimpin. Di luar sembahyang, kita boleh tengok satu-satu. Imam tak rukuk, makmum boleh rukuk. Imam baca walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, sujud terus. Makmum tahu, makmum boleh ikut. Ketua buat salah, langgar hukum syarak, rakyat boleh ikut. Boleh. Sebenarnya kalau nak cari satu-satu semua boleh. Semua boleh. Imam tinggal kunut, makmum nak tinggal juga boleh. Sebab dia tak langgar hukum syarak. Tapi sunat buat juga kunut. Sama kita boleh fikir dalam mematuhi pemimpin. Jika pemimpin dia melanggar perintah Allah dan Rasul, makmum tak boleh ikut. Makmum ikut, makmum yang berdosa sekali dengan dia. Sama-sama berdosa. Malah kalau imam buat salah, makmum yang tak ada kena-mengena dan tak tahu apa salah pun kena tanggung juga. Kena tanggung juga. Cuma cedera dia panggil. Apabila imam melakukan kesalahan, cedera semua orang. Sama ada imam tu sendiri ataupun makmum. Okey, jadi kita ulang balik last. Kesimpulan. Sujud tilawah paling ketat. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Kena ikut imam macam rukun sembahyang. Dia punya, tapi dia sunat. Tahiyat awal, imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat. Makmum tak boleh buat, makmum buat, makmum batal. Kunut, imam buat, makmum boleh kalau nak buat. Imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Nak tunggu kat sujud bila imam buat. Imam tak buat, makmum boleh untuk buat. Paling ringan kunut. Sujud sahwi, imam buat, makmum wajib buat. Makmum tak buat, makmum batal. Imam tak buat, makmum boleh kalau nak buat. Cukuplah kemungkinan tadi. Yang biasa berlaku yang batal sembahyang makmum apabila dua masalah. Imam tidak tahiyat awal, makmum tahiyat awal. Itu biasa jadi, maka batal makmum. Imam tak tahiyat awal, imam terlupa, makmum duduk kat bawah, duduk subhanallah lagi ataupun duduk baca tahiyat, maka makmum tadi batal, tak boleh. Yang kedua, sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum tak sujud sahwi sebab dia kata aku tak salah. Maka dua perkara ni memang berlaku banyak sangat, batal sebenarnya. Yang lain tak berlaku sangat. Kan, lain tak berlaku sangat. Yang dua ni sangat berlaku. Yang ianya bertentangan. Dia panggil sunat yang jahat menyalahi. Sunat, ianya sunat saja, tapi keji menyalahi. Kalau menyalahi imam rupanya keji. Habis. Makmum ketinggalan perbuatan sembahyang bersama imam. Situ. Makmum ketinggalan perbuatan sembahyang bersama imam. Dan keempatnya, ketiadaan ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li. Kita sambung kat situ nanti. Setelah tasbih kafarah dan surah al-asbah. Ya, ada soalan? Okey. Sujud sahwi yang dinamakan sujud sahwi bukan bacaan. Yang dinamakan sujud sahwi adalah perbuatan. Sujud sahwi adalah dua sujud. Baca tu tak baca pun tak apa. Malah sujud sahwi ni disunatkan untuk apa kan ni? Sujud sahwi dua kali. Kalau buat sujud sahwi tanpa baca apa-apa, sah. Sebab baca tu sunat. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunat baca gitu. Masa sujud. Masa duduk, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud yang kedua, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka ulama kata sebab namanya sujud sahwi, disunatkan tambah baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Sebab kena mengena dengan lupa. Subhana man la yanamu wa la, Maha suci Allah yang tak tidur, tak lupa. Tapi jangan lupa, sunat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita pergi buat subhana man la yanamu wa la yashu, tak baca
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sedangkan hukumnya sunat baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan disunatkan tambah lagi. Tapi tak baca pun sah. Kalau baca subhanallah la ilaha illallah pun sah jugalah. Cuma kita biasa tersilap. Subhana rabbiyal a'la jangan tinggal. Baca juga 3 kali. Lepas tu subhanallah la ilaha illallah sekali. Kalau tak baca apa-apa, tak apa. Sebab yang sujud sahwi adalah perbuatan, bukan bacaan. boleh, no problem. Kadang-kadang tak kerti baca. Kalau begitu dia kena 2 kali kan sekali? 2 kali. Tak boleh sekali. Sekali batal sembahyang. Dengan niat sujud sahwi tak buat sekali batal. Dia kena 2 kali. Baca tak payah baca tak apa, 2 kali. Dan 2 kali tu mesti duduk. Sujud, duduk, sujud. Masa duduk tu, Rabbighfirli warhamni wajburni macam biasa boleh. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tak payah. Sebab ataupun Rabbighfirli. Banyak bacaan masa duduk tu. Tapi yang cantiknya macam baca biasa tu. 2 kali, tak boleh sekali. Dia baca selepas baca apa? Oh, dia sujud sahwi selepas salam. Sujud sahwi selepas salam hanya boleh jika terlupa. Sengaja batal. Bukan batal, sengaja tak jadi. Tak akhir. Okey. Yelah selepas salam lah tu kata. Ada 2 keadaan. Pertama sebelum salam, yang kedua lepas salam. Kan senang tu. Okey. Macam tu soalan ni kan. Yang sebelum salam tu betul. Yang sebelum salam tu betul. Itulah yang betul. Kalau buat selepas salam tak sah. Okey. Itu hukum dulu, hukum asal. Yang buat sebelum salam tu betul. Fil alamin ka hamidum majid. Ataupun kalau dia tak nak baca kama sallallahu ala Ibrahim pun dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas nak salam ni, sujud dulu. Kat situ tempat dia. Jika buat dekat luar dengan sengaja tak sah. Tak sah sujud sahwi, sembahyang sah dah. Okey. Tapi jika dia terlupa, bukan dia sengaja, boleh. Dengan maksud dia salam. Dia memang dah niat dah nak sujud sahwi, tapi terlupa. Dah lah lupa rakaat. Lupa sujud sahwi, nak sujud sahwi, lupalah pula sujud sahwi. Sungguh lupa dia. Okey. Dia pun salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alamak, tadi nak sujud sahwi lah. Contoh. Okey. Dia dibenarkan untuk masuk sembahyang balik. Istilah dia panggil masuk sembahyang sujud sahwi balik dengan syarat. Ada 2 syarat. Syarat pertama, dia tak boleh jarak masa yang lama untuk sujud tu. Syarat yang kedua, dia tak bercakap banyak. Belum bercakap banyak. Bercakap tu maksudnya bukan sembahyang lah. Macam astaghfirullahalazim tu kira bercakap lah tu. Tak boleh bercakap banyak. Oleh kerana payah bagi kita nak tentu bercakap banyak sikit, ulama tentukan tak boleh lebih daripada 6 patah perkataan bercakap. Masuk bercakap tu bukan sembahyang. Termasuklah istighfar ke la ilaha illallah ke tu panggil bercakap. Tak boleh lebih daripada 6 patah perkataan. Lebih 6 patah perkataan tak boleh sujud dah. Sujud sahwi. Tak boleh masuk sembahyang balik untuk sujud sahwi. Dari segi lama tu ada ulama kata sampai 2 minit. Lama tu 2 minit. Tapi tak bercakap apa. Ada. Ataupun ada ulama kata lebih kurang dalam tak sampai 10 saat. Maka kalau dalam keadaan macam tu boleh masuk sembahyang balik, niat masuk sembahyang balik dan sujud sahwi. 2 syarat. Syarat pertama, jangan cakap banyak. Jangan lebih 6 patah perkataan. Astaghfirullahalazim 3 dah. Astaghfirullahalazim 6 dah. Habis dah. Dah 6 dah. Ataupun orang cuit, kau tak sujud sahwi ke? Orang belakang cuit. Dia pun kata, tadi tak sujud sahwi berapa patah perkataan dah? Tak sujud sahwi lagi. Oh lah, kena sujud sahwi. Okey, kita sujud sahwi. Dah banyak dah, tak boleh dah. Dia 6 patah, tak boleh lebih 6. Ataupun masa tu jangan lama sangat. Dalam 5-6 saat okey lagi untuk masuk balik. Dia pun masuk balik sembahyang dan dibenarkan dia untuk sujud sahwi. Bila dia masuk sembahyang dan istilahnya masuk sembahyang balik dan sujud sahwi, maka salam dia terbatal. Salam dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terbatal. Bila salam dia terbatal, dia sujud sahwi, dia duduk, dia sujud sahwi, maka dia wajib salam sekali lagi. Salam sekali lagi tu yang betul. Salam yang pertama dia batal. Batal tu maksud bukan batal sembahyang, salam tu batal. Dan tiba-tiba ketika dia sujud sahwi, kentut, batal sembahyang, kena sembahyang balik. Okay. Sebab dia macam masuk sembahyang balik, tiba-tiba batal pula, kentut. Allah, elok-elok sembahyang dah sah kalau tak sujud sahwi.
Dah salam dah pun. Dia pergi masuk sembahyang balik, sujud sahwi, tiba-tiba kentut kat situ. Batal sembahyang. Yang tu lah. Sengaja tak boleh, tak sengaja boleh. Okey. Kita dengan tasbih kafar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.